Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5, tema 5 Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan, unit 14, Warga Emasku Terpelihara. Standard kandungan 2.3 membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bahan bukan sastra. Standard pembelajaran 2.3.1 membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Untuk hari ini, terdapat dua objektif pelajaran kita. Yang pertama, membaca teks sastra dan bukan sastra. Yang kedua, membuat rumusan berdasarkan bahan yang dibaca. Jadi, ada dua objektif hari ini. Yang pertama, kita akan baca teks. Dan yang kedua, kita akan membuat rumusan berdasarkan bahan yang dibaca. Kamu rujuk buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan, muka surat 110 dan 111. Warga Emas Terpelihara. Tinesh dan Afifi akan menyampaikan persembahan berangkai, iaitu sebuah pidato dan pantun di pentas sekolah. Selamat pagi dan salam sejahtera, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia. Sidang Dewan. Warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Warga hadirin yang saya hormati, kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan kewangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan. Selain potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Akhir kata, selamat menyambut Hari Warga Emas. Saya berharap semoga kita berjumpa lagi di pentas pidato ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, petikan yang telah kita baca tadi, cuba kamu rujuk pada perenggan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita fokus pada perenggan keempat. Kita nak lihat apakah keistimewaan, apakah kelebihan yang diperoleh warga emas. Okey. Antara perkhidmatan untuk warga emas, keistimewaan yang warga emas dapat. Yang pertamanya bantuan kewangan. Orang-orang tua warga emas ini dapat bantuan kewangan. Yang pertamanya. Jadi bila dapat bantuan kewangan, kebajikan dia pun terpelihara. Sebab dia ada sumber kewangan untuk dia makan, sumber kewangan untuk dia belanja. Yang keduanya menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Bila mereka ataupun kerajaan tubuhkan pusat warga emas ini, maka kebajikan mereka terpelihara. Mereka tak akan duduk ataupun tidur di tepi jalan. Mereka akan duduk dan menjadi penghuni dalam pusat rumah-rumah penyayang, rumah-rumah warga emas ataupun pusat aktiviti warga emas. Warga emas boleh menjalankan aktiviti di pusat khas. Itu adalah beberapa bentuk kebajikan yang ditawarkan kepada warga emas.
Seterusnya kita lihat, ada juga diberikan alat sokongan dan alat tiruan anggota badan. Kalau ada warga emas yang cedera, yang mengalami kelainan upaya, akan disalurkan bantuan. Bantuan macam mana? Alat sokongan ataupun alat tiruan anggota badan. Misalnya kaki palsu, tangan palsu dan sebagainya. Itu dalam bentuk perubatan lah, perubatan. Seterusnya, warga emas juga dapat layanan istimewa. Kalau pergi klinik ataupun hospital kerajaan, warga emas ni akan didahulukan. Mereka akan dapat giliran dahulu. Itu keistimewaan yang diperoleh oleh warga emas ini. Kemudiannya, warga emas ini juga diberi potongan harga kalau menaiki pengangkutan awam. Kalau naik bas, dapat potongan harga. Kalau naik LRT, dapat potongan harga. Itu keistimewaan yang diperoleh warga emas dalam aspek kemudahan awam. Okey, baiklah. Kita lihat di sini ada 4 rangkap pantun. Kita baca dulu pantun ini. Sayangi warga emas. Pohon bidara di tanah rata, di atas guni, buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita, hidup harmoni, warga penyayang. Banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh mencelah. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah beralah. Muara Langat nampak berbayang, indah muara, berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara, negara sejahtera. Pucuk pegaga, hijau di muara, dikutip saudara, makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara, rakyat sejahtera, makmur cemerlang. Itu adalah pantun yang dipaparkan pada halaman 111. Di bawah itu terdapat peta pemikiran, keistimewaan untuk warga emas, kebajikan, kemudahan awam, perubatan. Jadi, tugas kita hari ini untuk mencari ataupun mengisi ruang kosong ini, mengisi peta pemikiran ini dengan jawapan yang tepat berdasarkan bahan yang telah kita baca tadi. Kita dah bincang tadi. Kalau aspek kebajikan, apa yang warga emas dapat? Kan? Kalau dari aspek kemudahan awam, apa yang mereka dapat? Dari aspek perubatan, apa yang mereka dapat? Jom kita bincang bersama-sama. Keistimewaan untuk warga emas. Daripada aspek kebajikan, warga emas mendapat bantuan kewangan. Yang kedua, warga emas mendapat bantuan alat sokongan diri. Dari aspek kemudahan awam, warga emas memperoleh diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Yang keduanya, warga emas diutamakan dalam urusan menunggu giliran. Dari aspek perubatan, warga emas diberi layanan istimewa di klinik dan hospital. Warga emas juga didahului semasa di kaunter ubat atau kaunter pesakit luar. Ini adalah beberapa bentuk keistimewaan yang diperoleh untuk warga emas. Rumusan yang dapat kita buat daripada bahan bacaan tadi, warga emas patut dihargai dan mendapat layanan istimewa kerana golongan ini pernah menjadi warga yang mencurah bakti kepada negara. Keberadaan warga emas patut dibela dan disayangi kerana semua warga patut mendapat haknya di negara sendiri. Terima kasih dan jumpa lagi. Semoga maju jaya.